A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Tahniah Cikgu Ahmad ya. Jasni Ahmad, Cikgu pensyarah UUM. Orang pertama yang menyapa tabah diikuti oleh Leni Nadira. Alhamdulillah. Keflizul nombor 3. Wow. Cik Embun Ismail, Mun Maisma top 10 ni. Cik Agma Musa, Alam Ahmad, Arman Subang ya. Cik Nun Abu Bakar, Cik Mahmud Lita Welita ni semua top 10 ya. Lepas tu Saidil Lamid ya, lepas tu Zahra dan Syahrum, Cik Agma Musa, Leni tadi dah sebut, Mas Ayu, Aidah, Muhammad Qasim, Jebon pun top 20 ya. Mun Maisma, Felita Ubara, lama tak nampak. Khatijah Harun, Sharifah Aziza. Like dan share guys, like dan share. Hari ni hari Jumaat, 200 share kita sambung. Topik yang sangat penting hari ni. Zarus Ismail, Intan Sumaya, Rifah Marjan, ya, Khatijah Harun, ya, Iwan Azwan, Keflizul dah sebut tadi. Jurlim Salim, Nurlinda Mat Ari, Litawa dah sebut, Fauzia Mat Nayan, Mas Ayu, Zahara Mat Noh, Syahir Hasan, ya, Syamwoli, Rifah Marjan sedekah subuh, Jehas, tanya yang dapat sedekah subuh dan niatkan ya untuk orang yang tersayang dan berdoalah waktu sedekah ya. Cintaku Amirus, Nur Tilawati, Zainab Hasan dah ada, dah mai ya. Lepas tu Yan Yayan, Ina Zalina, Maimunah Ceknah, Rifah Marjan, Isya Humara, lama tak nampak Isya ni. Ya, Salah Siang Muradi, Litawa dah sebut, Leni dah sebut, Didi Zari, alhamdulillah. 94 share baru make it 200 guys. Like cepat-cepat hari Jumaat hari ni. Ya, Jamaliah Nawawi, ya, Asya Hamzah, Suhaili Hamid, Muhammad Fazim, tu dia. Ya, Yan tak apa baru sampai daripada Kota Baru Malai kemarin. Ya. Saya sihat Yan. Terima kasih Mas Ayu, Muhammad Zulkarnain, Sharifah Aziza, Ambo Sapa Rumah pukul 9. Ada sempat masuk kelas bahasa Arab ya. Intan Sumaya, Sabir, Zaris, Izarin Azlin, ya, Haji Abdul Rahim Singapura dah datang, dah masuk. Iman Hussein, Imran Hussein, Zarir ya, Mat Zainuddin Syahdan, Saidin Lamid, Miza Deni, 120 shares, not bad. Cepat guys. Mas Ayu, Ella Azilawati, Nur Asma Muhammad Pilus, Nita Azmi, Siti Mariam. Cepat kita share dengan 10 grup, 10 kawan minimum. Asni, Nurlinda, Marpu'ah Buhari, Siti Afsakula, Yan Yayan dah share, terima kasih. Syarifah Habibah, Tengku Bujang, Takeshi Kanishiro, nampak jumpa lagi ya. Coach Amy Hamijan, ya, Hamijah dah masuk. Mas Ayu, Haji Rahim, say hi. Cik Ahmad Musa, Zaitun Asina, ni jangan jumpa ni. Ya, Sarah Ismail, Nur Faralina Abdullah, selalu ada. Fauzia Ismail, Siti Zaliha Abdullah, terima kasih. Aidah Munas, Sabaria Daud, ya, Mardiana Makmur, ya, Saiful Saidi, Mas Ayu dah sebut. Coach Amy dah ada, dah sedekah. Jamalia Suhaimi, Abis Emily, 170 sekarang dalam dah share. Ayu Yuko, ni jarang ya. Womaning to you, Masyita Suja, Aminullah Ayat, Siti Mariamah, Intan Sumaya dah sebut. Salam AMG, Rifah Marjan, happy birthday Tok Abah ya. Tok Abah punya birthday esok. Hari ni Tok Mak ya. Hari ni Tok Mak punya birthday. Berapa tahun? Rahsia. Kau jangan buat pasal orang perempuan. Mas Ayu, dari Wakaf Baru. Sebelum nak kau tahu, oh Mas Ayu Kota Baru. Ambo malam tadi tidur di hotel. Oh, nice hotel, very nice. Cik Wok Hotel. Seronok ya, sebab ni kawan punya hotel kita pun raikan. Memang sangat luar biasa. Excellent service, excellent room, cantik, bersih. Memang rasa sangat bahagia ya. Tanya Cik Wok Hotel, Zai Azurin, dia punya GM, dan kru-krunya. Ramlah Zul,
Ya, sebelum tu Tok Abah di Ice Hotel di Jeli. Ice Hotel, lepas tu di Chetwood Hotel di Kota Baru. Ya, salam AMG Sandra Allen, terima kasih Mas Ayu. Wow, 216 dah dalam kelas, Jawada dah masuk. Ya, kita sambungnya Muhammad Azman, Dayang Carriage. Allah mu tak nampak Dayang Carriage ya. Dan juga apa nama semua sahabat lah ya. Ramlah Gani, Misa pun dah lama tak jumpa. Samsiati Syamsuddin dan yang lainnya. Baik, so 131-an dalam kelas, 224 orang share. Tahniah ramai yang share hari ni, hari Jumaat 15 Julai ya. Atau mak punya birthday besok Tok Abah. Sebenarnya panggil kami banyak persamaan. Ada beza lah. Yang penting Tok Mak wanita, Tok Abah lelaki sejati. Okey lah tu. Ya, dia anak bongsu, Tok Abah anak nombor 2. Jadi memang melengkapkan. Semalam pun ramai dia jumpa sahabat-sahabat, ramai sahabat di airport bertanya macam-macam, ada nasihat, ada minta tip, ada minta doa, ada yang bergambar, tapi ada yang bertanya tentang situasi anak-anak, dan seorang bertanya, adakah saya dengan suami saya serasi? Tok Abah kata tak boleh tanya soalan itu. Sebab dah berumah tangga, Allah dah juruskan pasti serasi dengan syarat kita cari keserasian. Kalau masih bertunang boleh tanya, kalau masih bercinta boleh tanya, serasi tak kami. Tapi kalau dah berumah tangga, make sure you serasi, because Allah tak pernah main-main menjodohkan manusia. Kita saja yang jahil dan tak nak berubah. Gitu. So teronok ya, Tok Abah semalam pun adalah sempat memberikan nasihat, kongsi doa dan tipsnya, sambil-sambil kita berrehlah menziarah besan di Jeli, Kampung Ailana ya. Lepas tu bercuti semalam di Kota Baru, makan di restoran nasi ulam cikgu. 2 hari betul-betul kami makan di nasi ulam cikgu, luar biasa. Orang Kota Baru semua tahulah, memang luar biasa. Toke explain kat kami fungsi setiap ulam yang disediakan, dan dia punya kebaikan dan dia punya khasiat, subhanallah ya. Dan tahniah, mudah-mudahan terus maju sambil memberikan khidmat dan pendidikan tentang pemakanan yang sihat untuk ummah, khususnya orang Kota Baru dan umumnya orang Malaysia. Tahniah ya, restoran ulam, nasi ulam cikgu. Dia dengar khabar buka branch di OU ya, di KL ya. So kami kalau rindu-rindu kita akan ke situ insya-Allah. Baik, so hari ni hari Jumaat, Saidul Ayam, happy birthday, happy anniversary. Selamat pengantin baru untuk yang menikah hari ni, esok atau lusa. Selamat pengantin baru, selamat menimbang cahaya mata. Ada yang baru melahirkan anak ya, sahabat-sahabat dari Wisconsin. Siapa nama, lupa nama ya, anak-anak lah ya. Yang alumni Wisconsin yang bersalin semalam ya. Selamat menimbang cahaya mata, selamat menyambut cucu, selamat menyambut menantu ya, selamat bertugas, selamat bekerja, selamat bercuti, selamat berbonding, selamat melakukan apa yang terbaik pada hari ini. So kita sambung bahagian yang ke-20, tips untuk sentiasa bermotivasi. Semalam Tok Abah berhenti di tip nombor 57 daripada Hotel Chetwood, Hotel Chetwood, Kota Baru, Kelantan ya. Memang bahagia, seronok bersama-sama dengan kru dan dia punya care crew, dia punya frontliners ya, sangat luar biasa di bawah bimbingan Tuan Zai Azurin, dia punya GM ya. Banyak pengalaman ya, sangat terima kasih Hotel Chetwood ya. Kami dibenarkan untuk stay on sampai lepas Zohor pukul 3 baru dia suruh keluar. Bukanlah suruh keluar. Dia kata stay on selagi sebelum pergi ke airport ya. Airport flight kami pukul 6 ya. Alhamdulillah. So tak apa pun just on time untuk attend kelas bahasa Arab malam tadi yang mula pukul 9. Tak apa lewat 5 minit. Alhamdulillah ya, tidak ketinggalan. Malu dengan pelajar-pelajar lain. Seronok. Umur pun baru 17 kan. Baru umur 17 belajar bahasa Arab. Umur 17. I'm 71 ya. Yalah. Baik. So tip yang 57 jangan lupa. Selalu lupa ya orang-orang lama ni. FB Live kita pagi ni dibawakan oleh webinar pada hari Isnin. Webinar pada hari Isnin 18 Julai. Ya. Tips untuk jom berintegriti. Jom perkasakan integriti untuk
kelangsungan diri dan organisasi. Ini tentang integriti yang sangat penting. Beratus-ratus sedang mendaftar. Syukur, tahniah, terima kasih. Tok Abah excited. Berjumpa on Monday. Tok Abah dah ulang banyak kali. Tetapi KKM sahaja menghantar 55 orang peserta. Tok Abah sangat bahagia, seronok sebab mereka nampak kepentingannya. KKM telah memberikan perjuangan, pengorbanan, perkhidmatan yang sangat luar biasa sepanjang kita menghadapi berbagai-bagai penyakit. Bukan sejak masa COVID saja, sejak dulu KKM memberikan kita perkhidmatan yang luar biasa, ya, berbakti untuk masyarakat, ya, frontliner ramai keluarga Tok Abah, sepupu Tok Abah, adik-beradik Tok Abah yang jadi doktor, ya, yang merawat, ya, yang berterusan memberi khidmat pada masyarakat. Syukur, alhamdulillah, tahniah pada anda. Moga Allah rahmati segala usaha anda, ya. Dan ramai, ya, orang Serko ada, orang jabatan, orang kilang, orang persendirian yang datang. So join Tok Abah punya webinar pada hari Isnin ini, 18 Julai pukul 10 pagi sampai jam 1 tengah hari. Tok Abah akan ceritakan 11 kriteria orang yang tidak ada integriti, supaya kita tengok, cek balik, hisap diri, aku ni berintegriti ke masih belum. 11 punca utama tidak berintegriti. Punca tak integriti ni beribu-ribu, tapi Tok Abah kumpulkan kepada 11 kumpulan sebab lah. Lepas tu kata tu kriteria sudah, punca tidak berintegriti, apakah kerugian, apakah kesan negatif tidak berintegriti. Lepas tu Tok Abah terangkan bagaimana nak mengenal dan transform diri 360. Lepas tu kita kongsi 25 tips bagaimana nak memperkasa integriti dan doa-doa sekali. Seronok, ya, beratus tips kita akan share, ya, yang lepas-lepas. Program ni bukan kali pertama kita buat, dah banyak kali, tapi of course kita revamp, kita pertingkatkan, kita tambah tips, kita tambah ilmu, kita tambah pengalaman, maka dia sentiasa relevan, sentiasa fresh, sentiasa akan berangsang, ya. So untuk mereka yang sudah mendaftar, tahniah, terima kasih. See you on Monday. See you on Monday online, ya. Yang belum, masih sempat. Hari ini hari Jumaat, Sabtu pun boleh, ya. Tapi janganlah kalau boleh mendaftar hari Isnin. Akan ramai juga mendaftar hari Isnin, last minute. Tetapi kita masih terima, ya. Tetapi bantu Cik Ikin dan Cik Gunazrin supaya tidak kalang kabut, ya. Tok Abah nak tengok senarai nama, sebab nak mengenali siapa peserta kursus. Walaupun beratus, I want to see the names, ya, sebab Tok Abah ingat satu hadis, ya, Allah amat murka hambanya yang kenal wajah saudaranya tapi tak kenal namanya. Sebabnya Tok Abah suka kalau dalam webinar pun semua peserta onkan kamera kalau boleh, ya, dan tengok ada nama masing-masing. Jangan bubur situ Samsung 10, ya, Apple ke ISO, dia punya nama dia punya Facebook lah, ataupun dia punya social media. Dia bubuh nama brand dia punya gadget, bubuhlah nama itu doa. Kesian mak bapak penat-penat bagi nama yang baik-baik, bubuhlah. Jangan bubuh nama yang pelik-pelik, ya. Nama elok di bawah situ Jawa kampung, Tok Abah orang Jawa, orang kampung. Ya, tak payah tulis nama Jawa kampung. Tulis nama tu doa. Nama tu doa. Tukar. Kecuali anda memang terlampau popular, terlampau glamour, takut orang kacau, tu bolehlah pakai nama samaran. Alright? Okay. So itu dibawakan oleh webinar kita. Masih ada peluang untuk mendaftar. Ada link kat atas tu. Cikgu Nazrin dah bubuh, ya. Dan of course pagi ni belum sempat lagi. Tok Abah kena makan dulu, kena sarapan dulu baru ambil Kondisi Plus. Ini sentiasa membantu Tok Abah. Tok Abah yang makan dah 3 bulan, yang memang segar. Semalam berjalan ke airport, semalam berjalan dekat 7,000 langkah. Orang tua jangan main-main. Dulu Tok Abah masa muda 10, 12, 16, 15,000 langkah per day. Biasa. Ya, sekarang dah dapatkan 5,000 pun tough. So semalam dapat dekat 7,000 langkah sebab banyak berjalan ke airport. Dan pergi ke Pasar Siti Khadijah Kota Baru, pergi ke restoran nasi ulam Cikgu, dapat kumpul 7,000 langkah. Dan malam tadi terus balik ada kelas bahasa Arab 9 sampai 10 tengah malam sampai dekat pukul 11, ya. Lepas tu tunggu anak buah bawa beg, ya, sampai pukul 12.30, baru pukul 1 Tok Abah tidur. Nak tunggu beg dan tu sebab siapkan semua peralatan untuk buat Ebilah pagi ni. So membantu Kondisi Plan ni
ada cordyceps yang memang banyak antioksidan, membantu kesihatan umum. Dia bukannya ubat, tapi dia membantu ya memperkukuhkan ya. Bagus untuk orang umur 30 ke atas. Tetapi cucu Tok Abah umur 8 tahun pun ambil, dia kata dia rasa segar ya. So no problem ya, sangat bagus. Dan dia ada vitamin C plus ya, untuk ketenangan jiwa, untuk immunity, untuk kulit, untuk macam-macam lah ya. So ianya membantu. It does help me tremendously. Dan semalam anak Tok Abah share, dia kata ada orang yang marah-marah. Dia kata saya memang marah kat Fadhil Kamsah sebab saya minum dia punya minuman yang dia recommend. Tok Abah cakap Tok Abah minum coklatih. Pagi tadi pun dah minum coklatih ya. Tok Abah minum setengah. Dengar Abang sebab malam tadi Abang makan kurang sikit ya, sebab kalang kabut. So Tok Abah minum setengah mak ya. Sekarang bersemangat, berkobar-kobar, dan insyaAllah ya, tak lapar, lawas perut, dan memang kata tu rasa kenyang. Yang Tok Abah sebut premium coklatih, seorang wanita ni dia komplain, apalah Fadhil Kamsah, dia kata gini, saya dah minum, saya memang sangat kecewa. Sebab saya minum minuman yang dicadangkan, saya gastrik, saya sakit perut, saya memang, kalau orang lain cakap saya tak kisah, ni Fadhil Kamsah. So anak saya pun risau dengan komplain tu sebab dia buka social media. So kita mensiasat, rupanya dia minum minuman lain, bukan coklatih dia minum, dia minum kopi biasa. Dia minum kopi biasa yang tidak mengenyangkan, tak ada probiotik, prebiotik, tak ada melawan perut, benda lain yang dia minum, sampai dia sakit perut, dia marah-marah Tok Abah ya. Bila dah explain semua, dia pun terus padam dia punya komen-komen yang negatif. Walaupun dia tak minta maaf, Tok Abah maafkan. Walaupun dia terlupa lah mungkin nak minta maaf ya, biasalah kan. Orang dah komplain. Lepas tu dia tak tahu dia silap, dia padam. Dia kadang tak sempat nak minta maaf sebab dia dah padam, dah tutup, dah block pun. Dah block kami. So Tok Abah maafkanlah. Tapi lain kali kalau kita ambil satu produk, check ya, betul ke ini yang disebut oleh Fadhil Kamsah atau orang lain ya. Kadang kesian orang tu. Ya, dia dah makan ke ikut produk yang baik, tapi oleh kerana you makan produk lain ya, dan you kaitkan dengan orang itu, Tok Abah kena jadi mangsa semalam punya kes. Ya, tak apalah ya, kita maafkan semua orang sebab Tok Abah dah sebut daripada 40 tahun yang lepas, jangan tidur sebelum memaafkan semua orang. Tapi ingat, jangan pula kita bantai orang ya sebelum kita tabayun. So janganlah ya kita pukul orang. Dan kalau kita buat silap ya, tidak salah kita minta maaf dan tidak merendahkan martabat. Ular menyusur akar, tak hilang bisanya. Please ya. Itu yang Tok Abah nak pesan pada diri Tok Abah lah ya. So Tok Abah rasa sangat bersalah sebab kita yang war-warkan, kita mengata kita minum, kita sihat, tapi orang minum ya, dia kata dia sakit. Rupanya benda lain yang dia minum ya, bukan benda yang Tok Abah sebut premium coklatih, benda lain tak payah sebut lah kan. So tapi dia dah nampak dia punya kesilapan, dia pun telah padam dia punya komen yang negatif di social media, dan kita dah maafkan dia. Dia tak minta maaf pun tak mengapa. Okey, so sambung ya. Semalam kita sebut belajar untuk urus stres, urus emosi dan kesihatan mental. Semalam pun seorang sahabat Tok Abah, Dr. Sanggita Kaur. Dr. Sanggita Kaur ni seorang pakar yang terlibat dengan NGO untuk mempromosikan kesihatan mental. Semalam beliau membuat program training di Westport, Pelabuhan Kelang. Rupanya kat Westport tu ramai sahabat Tok Abah. Tok Abah pun biasa buat program dengan Westport. So ramai yang nak, dia macam tak percaya. Dr. Sanggita kata, Fadhil Kamsah pun, Tok Abah pun terlibat tahu dengan program kesihatan mental, walaupun Tok Abah belum ada masalah mental, tetapi Tok Abah membantu ya untuk merangsang kesihatan mental. Tok Abah termasuk dalam NGO itu. Mereka macam tak berapa percaya sebab yang bercakap tu Dr. Sanggita Kaur. Lepas tu Dr. Sanggita video call Tok Abah. Tok Abah kebetulan berada di airport Kota Baru, kat Kalai Cepa, kat Pengkalan Cepa, Kalai Cepa, okey. Sambung kat Kalai Cepa. Jadi kerana royak setak dengan Dr. Sanggita Kaur dan sahabat-sahabat dari Westport Pelabuhan Kelang. Seronok.
Isunya apa? Bagaimana nak mengawal stres dan memperkasa kesihatan mental. Itu semalam Tok Abah dah cakap panjang lebar. Sambung. Tip nombor 58. Ya. So, rupanya cara terbaik untuk memotivasikan diri, try to do your best. Buat apa pun dengan benchmark yang terbaik. Ya, dalam bahasa yang cantik ialah itqan, mencapai itqan ataupun kesempurnaan. Tekun, cuba buat yang terbaik, itqan. Kalau itqan tu mungkin macam perfection lah, ya. Tapi nobody is perfect. Jadi kita untuk mencapai itqan, buat dengan benchmark yang tertinggi, buat dengan dia punya KPI yang tertinggi, best practices. Kalau kilang ada GNP, ya. Good manufacturing practice, GNP. So, buat apa pun dengan usaha dan kaedah yang terbaik, anda akan bermotivasi. Kenapa? Sebab kita orang baik, kita dilahirkan, dicipta oleh Allah dengan baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka kita akan rasa sangat bahagia dan bermotivasi kalau buat baik. So, buat yang terbaik. Buat apa pun terbaik. Sebab Tok Abah selalu pesan kat diri Tok Abah, mana tahu ini kali terakhir aku bagi nasihat. Mungkin asbab nasihat terakhir, Allah bagi peluang masuk syurga. Tu sebabnya bila Tok Abah semalam agak kalang kabut juga gitu gini, tapi tengah minum, ya, di airport ada orang bertanya tinggi ni gini, Tok Abah mendengar. Tok Abah nampak beberapa kesilapan dasar, ya, dalam dia nak cuba mendidik anak-anaknya. So Tok Abah menerangkan ini kesilapan asas, ya. Bukan nak cari salah orang, tapi sebab Tok Abah faham sikit-sikit, kita belajar psikologi kan. Jadi kita faham, oh ini kesilapan asas dalam mendidik anak. Yang lain cara mendidik anak, Allah akan bagi you ilham. Sebab anak you mungkin tak sama dengan anak orang lain. I cannot give you all the tips. Ini biar Allah bagi awak ilham untuk mendidik anak. Tapi dia punya prinsip asas ialah untuk anak lelaki begini, anak perempuan begini. Atau Allah bagi dia punya prinsip asas. The psychology of human being, ya, especially communication antara gender. Itu memang bidang Tok Abah kan. Tok Abah belajar, ya, daripada tahun 70-an sampai sekarang. Adalah sikit-sikit pengalaman dan ilmu. So Tok Abah kongsi. Dia pun nampak kesilapannya, dia nampak dan dia ambil kesempatan lah. Apa kesilapan saya pula? Apa kelemahan-kelemahan saya? Kata dalam hati Tok Abah, dah kesilapan kau lah yang tahu. Buat bertanya orang. Kita bukan ahli nujum pak belalang, ya. Tapi Tok Abah beritahulah sikit-sikit daripada pemerhatian Tok Abah, pengalaman 40 tahun mengkaunsul manusia. So Tok Abah kata, mungkin awak punya setback ialah begini-begini. Dia kata, ya betul. Itu betul. Memang itulah masalah saya. Dah tahu. Cuma dia nak minta pengesahan daripada orang tua. Ya, kadang-kadang kita kenal diri kita, tapi kita tak pasti. Is that our real self? So Tok Abah terangkan, awak ni orang yang very caring, tapi kadang you tak sabar, you nak shortcut because you care too much. Dia kata, itulah masalah saya, itu betul lah, ya. Suami saya pun kata, alhamdulillah lah kalau suami dia pun kata begitu. So what are you supposed to do? Betulkan diri sebelum kita dapat merangsang orang lain berubah. Betulkan diri you sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ketua, sebelum you punya anak berubah, pasangan dapat berubah, dan anak buah you berubah. That was my nasihat Tok Abah pada orang yang bertanya. Alhamdulillah, ya. So adalah banyak kes yang Tok Abah jumpa dari masa ke masa. Kadang sambil makan, sambil kat mana pun ada orang minta nasihat. Tok Abah terfikirkan, mana tahu ini peluang aku yang terakhir untuk memberikan ilmu. Sebab yang akan tolong kita ke alam barzah ialah doa anak yang soleh, sedekah jariah. Tanya untuk mereka yang sedekah subuh, ya. Tok Abah pun sempat sedekah subuh pagi tadi, dan masukkan yang 3 hari lepas punya sedekah subuh, sebab kita kat KB tabung kat rumah. So Tok Abah pun masukkan, memang dah niat kan. So Tok Abah masukkan jumlah untuk 3 hari punya pagi tadi. Kebetulan pula hari ni hari Jumaat cantik, ya. Jumaat hari yang lebih baik, lebih afdal kita bersedekah, apatah lagi sedekah subuh, dan kita berdoa. Mudah-mudahan Allah terima. Amin ya rabbal alamin, ya. So always remember, ya, yang akan tolong kita ialah ilmu yang bermanfaat yang kita tinggalkan. So Tok Abah tidak akan teragak-agak untuk berkongsi ilmu, pengalaman dan tips, ya. Manalah tahu itulah yang akan tolong kita di alam barzah dan di alam akhirat, insya-Allah, ya. Okey. So tip nombor 58, buat apa pun terbaik.
buat apa pun terbaik, buat apa pun terbaik. Ini dah banyak kali Tok Abah cakap, ribu-ribu kali. Ya, okey. 1 minit. Refresher course. Kita apa nama? Ulang kaji. Apa dalam bahasa Arab? Tok Abah lupa yang selalu Ustaz Taufik selalu sebut. Ya, Ustaz Taufik, Dr. Taufik Ismail sebut. Apa ni? Muraja. Ya, kena cek balik. Apa maksud? Ulang kaji. Revision. Kita okey. Sebelum tidur, pastikan solat taubat. Sebab apa pun masalah yang kita hadapi, dia punya solusi ialah bertaubat. Apa kata Khalifah Umar Abdul Aziz? Sesungguhnya semua masalah kita disebabkan oleh dosa yang lalu. Dan taubat seronok ya, bila seorang ulama mengesahkan. Konflik rumah tangga pun puncanya bukan sebab macam-macam 1001 punca kan, tapi punca utama kata ulama tersebut ialah dosa. Dosa kita yang lepas menyebabkan konflik dengan pasangan. Tok Abah sangat terkesima dengan pemerhatian itu, sebab itulah pengalaman Tok Abah mengkaunsul ribu-ribu kes. Rupanya bila kita jauh daripada Allah, kita tinggalkan Allah, justru banyak dosa, maka timbullah banyak konflik dengan pasangan, dengan sekitar, dengan keluarga, dengan pekerja, dengan pelanggan. Rupanya dosa kita. Dan solusinya, kata Khalifah Umar Abdul Aziz, bertaubatlah. Itu sebabnya Tok Abah pesan pada diri Tok Abah dengan pesan ke orang, don't ever go to sleep sebelum solat taubat. Tok Abah semalam jamak takdim di surau, sebab kita semayang pukul 8 ya di Petronas, stesen Petronas, sebab takut terlewat. Itu keluar daripada airport Subang. Tapi Tok Abah dah lepas siap-siap semua, dah habis kelas tu Tok Abah solat taubat ya, lepas tu tutup dengan witir sekitar jam 1 pagi. Ni bukan nak show off, nak sharing. Dah tua bangka nak show off buat apa ya, dah nak mati esok lusa ya. Tu kita tak perlulah nak show off, tapi nak sharing. Tapi kalau orang tak faham, alah show off, terpulanglah ya. Tapi tak adalah niat lillahi ta'ala, tak ada niat nak show off, nak sharing. Cara terbaik untuk ingatkan diri, ingatkan orang lain. Okey. So buat apa pun terbaik. Tidur mengiring ke kanan, Tok Abah pun mengiring ke kanan malam tadi. Kita pun zikir, 4 zikir yang Nabi pesan pada Aisyah. Bangun tidur, Tok Abah senyum, menghadap kiblat, angkat tangan berdoa. Isteri Tok Mak dah kat toilet, sebab dia birthday girl, tak apalah, kita izinkan dia ke toilet. Tok Abah pergi ke toilet bilik anak sebelah ya. Orang tua mengangkat-angkat gelap-gelap ya. Seronok. Sebab bangun pagi kena positif, senyum, menghadap kiblat, berdoa. Ni apa ni? Buat apa pun terbaik. Kalau nak berdoa, menghadap kiblat, walaupun bangun tidur. So ramai orang terlupa tau. 98% orang terlupa. Siapa ni 98%? Orang yang Tok Abah survey. Berapa yang orang pagi tadi bangun terus menghadap kiblat, angkat tangan, berdoa sambil tersenyum. Tok Abah tanya peserta kursus ataupun sampel responden yang ada di depan Tok Abah, 2-3% saja angkat tangan dia. Kami sempat bangun menghadap kiblat, angkat tangan, berdoa sambil tersenyum. So hence Tok Abah gunakan untuk ingatkan diri Tok Abah. Oh, kita rupanya masuk 2-3% saja yang buat begitu. Ini mungkin salah satu benda yang terbaik ya, cara nak buat untuk berdoa bangun tidur. Ya, menghadap kiblat itu Nabi pesan, sunnah kan? Lepas tu senyum. Kenapa kita senyum? Sebab bersyukur. Ya, dan kata pakar-pakar psikologi, one positive thought in the morning will make your whole day positive. Tok Abah dah sebut sejak 40 tahun yang lepas. Ya, tapi masih ramai yang masih bukannya tak tahu, bukan tak ingat, tapi tak nampak keperluan untuk lakukan. Be positive, wake up smiling, your whole day will be different. Because your whole body chemistry berubah. Tadi ada seorang sahabat, Tan Sri Sam Black, Samsudin Hitam. Dia kongsi dalam dia punya WhatsApp ya, Alumni Wisconsin punya WhatsApp group. Dia kata apa? Tolong alkalinkan badan kita dengan adalah 5, 6, 7, 8 produk ya, dengan bahan-bahan yang dikongsi untuk pH 8, 9, 10, 12 supaya badan kita jadi alkali. Bila badan kita alkali, maka akan membunuh virus dan menghalang penyakit singgah di badan kita. That is why air Zam-Zam ya, antara ubat yang terbaik dalam dunia. Sebab air Zam-Zam by nature Allah telah jadikan pH dia 8.59, iaitu alkali. Dan barang siapa yang mengalkalikan badannya, insya-Allah penyakit insya-Allah tak singgah.
Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Okey. Itu nampak tak? Buat apa pun terbaik. Tapi itulah yang Tok Abah paling penseronok ya. Bila Tok Abah orang sains. So kajian juga bahawa kita makan lemon. Lemon kan dia punya pH kan rendah kan. Sebab dia acidic. Ya, 45 kot. Acidic, masam, acidic. Tapi bila masuk je perut, air limau. Sebab kita minum teh, apa ni, lemon. Ya, minum air lemon, panas ataupun sejuk. Ya, panas untuk anti cancer. Sejuk boleh juga, tapi bagus yang air biasa. Ya, so nak ada kesan bolehlah air panas. Tapi lemon yang acidic itu masuk aja perut, Allah convert jadi alkaline. Wah, itu yang Tok Abah terperanjat. Magicnya, ya, itu magic, ajaibnya Allah, ya. Allah berikan kita keajaiban, ya. So lemon yang acidic, pH mungkin 45, bila masuk perut kita jadi alkali. Perut kita jadi alkali. Tak magic ke? Magic. Itu sebabnya Tok Abah sangat bersyukurlah, ya, ada informasi begitu. So jangan takut minum air lemon. Jangan takut aku ni gastrik lah, gini-gini. Don't worry. Tetapi janganlah ekstrim, jangan terlampau banyak, ya. Jadi takut membahagiakan, ya. So itu buat apa pun terbaik, yang baik lakukan di kanan, yang buruk lakukan di kiri. Tu sebabnya Tok Abah sejak umur 35 kot, ya, 33, ya, Tok Abah pakai jam di tangan kanan. Sebab kenapa ikut sunnah? Nabi pakai jam ke? Orang bertanya. Udah. Tak, Nabi bersabda yang baik lakukan di kanan. Itu hadisnya. Bukan Nabi pakai jam. Ya, yang buruk lakukan di kiri. Kalau kita nak, maaf ya, cebok ke, nak buat benda yang tak bersih ke, sebab kat tangan kiri ni ada antibiotik, antibac. Ya, ada pembunuh kuman. Allah punya luar biasa, Allah punya ajaib, Allah punya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Agung, ya. So itu sebabnya jam ini untuk waktu solat, waktu duha, waktu bekerja, waktu untuk kita lakukan sesuatu, ya. So nak tahu benda bagus tak pakai jam? Bagus. So kita pakai kat kanan, yang baik lakukan di kanan. Jadi kalau niatnya untuk ikut sunnah, dapatlah pahala kot. So ramai yang Tok Abah perhatikan, kawan-kawan Tok Abah, ustaz dan non-ustaz yang pakai jam di tangan kanan. Alhamdulillah. Ya, boleh kata ikut sunnah, jangan loya buruk. Nabi pakai jam brand apa? Kau jangan loya buruk. Ya. Ya, Nabi tak perlu pakai jam. Nabi banyak mujizat, ya, tahu pukul berapa dan sebagainya. Ya, Allahumma salli, ya. Miza Ayat, terima kasih. Zainab Hasan dah ada. Ya, Kak Nilma, Zainal Kadir. Jebon ada, Nurul Fatin, Mona Maria, Jawada, Ote Aris, ya. Syarifah Aziza, Lita dah sebut, Mami Nisa, good morning to you, ya. Dayang Jamaah, Faridah Ida Rimba, tu dia, ya. Dayang Jamaah, Hajah Syarifah Sondono, ya. Faridah Ida Rimba tadi, Mas Ayu, ya, luar biasa, ya. Zahra Makno, Hana Sam, Sarah Ismail, Siti Afsakula, Norai Ida, ya, dan yang lain lah. Okey. Ya, 412 orang share, not bad. Tapi baru 264 orang hari Jumaat ni. Ya, so make it 300 lah. Like dan share pada kawan-kawan kita yang lain. Baik. Buat apa pun dengan terbaik, maka kita akan bermotivasi, because orang yang baik, dia akan seronok bila berbuat baik. So kita buat apa pun yang terbaik. Hari ni hari Jumaat, apatah lagi, ya. Jangan lupa nak bercukur, nak berkemas, nak bersedekah, nak berselawat, ya. Jangan lupa hari ni kita baca surah Al-Kahfi. Kalau tak malam tadi tak sempat, siang ni kita baca Al-Kahfi, ya. Sedekah subuh, lepas tu sedekah kat masjid sambil bersedekah. Kita niatkan pahala untuk yang tersayang dan berdoa waktu sedekah. So sangat afdal, sangat bagus. Sehari ni Sayyidul Ayam, ya. Penghulu segala hari. Alhamdulillah, syukur masih panjang umur hari Jumaat. Dan Tok Abah berdoa mudah-mudahan kalaulah Allah nak panggil, nak cabut nyawa kita, nak suruh jumpa Allah, biarlah hari Jumaat, ya, dan dapat disolatkan sembahyang jenazah di masjid, ya. Tu doa Tok Abah, ya, tiap-tiap harilah.
yang mudah-mudahan Allah izinkan. Kalau tak dapat di Mekah Madinah, di Malaysia pun hari Jumaat dapat lepas sembahyang Jumaat, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Ya. Okey. Tip nombor 59. Ni pun tak apa pernah share dalam situasi yang berbeza. Cara nak bermotivasi ialah sleep thinking. Sleep thinking. Ni ilmu yang tak apa dapat tahun 2000. Tahun 2000 I read a book on sleep thinking. Artinya kita masa nak tidur, kita programkan otak untuk otak kita mencari solusi kepada masalah kita dalam tidur kita. Kita programkan saja. Kita programkan, wahai Allah, aku ada masalah sekian, tolong berikan aku ilham dan solusi kepada masalah aku ini dalam tidurku. Rupanya, bila kita bagi arahan, instruct ataupun programkan otak kita untuk mencari jawapan kepada soalan kita, maka otak kita akan mencari solusinya di dalam tidur kita. Itu yang pakar-pakar psikologi yang mengkaji menyebutnya sebagai sleep thinking. Dan Tok Abah dah sebut banyak kali kan? Kajian menunjukkan bahawa banyak kajian lah. Orang lelaki 10% otaknya masih berfungsi dalam tidurnya. Orang perempuan up to 70% otaknya masih berfungsi dalam tidurnya. Jadi kita gunakan otak yang masih berfungsi semasa kita tidur untuk menyelesaikan masalah, untuk mencari solusi, untuk memberikan kita motivasi. Sebab siang kita pening kepala, cari, fikir, bincang, tapi tak dapat dia punya jawapan. Rupanya dalam tidur kita, subconscious mind kita, minda di bawah sedar, ya, Allah berikan kelebihan untuk mencari solusi kepada masalah kita, ya, dalam tidur kita, dengan syarat kita solat taubat, kita berdoa, kita minta Allah memberikan kita ilham di dalam tidur kita. Maka minda di bawah sedar kita akan menjalankan tugasnya. Kita bagi instruction, Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. So, programkan otak kita untuk mencari solusi, maka kita akan dapat solusi melalui dalam tidur kita, insya-Allah. Ini namanya sleep thinking. More information, Google lah sleep thinking, and you can get all the tips bagaimana nak menjalankan kaedah sleep thinking. Coba Tok Abah bagi hint tadi, ya, pasang niat, ya Allah, aku ada masalah sekian, tolong berikan aku jawapan, solusi ataupun kaedah untuk menyelesaikan masalah aku dalam tidurku, ya Allah. Kita selawat banyak-banyak, ya, istighfar banyak-banyak, tidur mengiring ke kanan, ya, sambil berzikir, maka Allah akan berikan kita solusi. Dan otak kita akan mencari dia punya jawapan kepada persoalan yang kita belum leraikan. Gitu. Sleep thinking. Nombor 59. Banyak kali dah Tok Abah cakap sebenarnya. Tapi untuk mereka yang baru kali pertama mendengar, so just Google apa maksud sleep thinking. Tok Abah baca buku tu sejak tahun 2000. Buku itu dikeluarkan pada tahun 2000. I bought the book in 2000. Dan Tok Abah baca buku tersebut, ya. Nama buku itu Sleep Thinking. Author tak ingat. Kau expect orang tua tu ingat everything? Google je lah. Ya, apa susahnya? Bukan banyak buku pun on sleep thinking. Ya, okey. Tip nombor 59. Oh, ingat. Program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 18 hari bulan Julai. Next Monday, guys. Next Monday. Today is Friday. Friday, Saturday, Sunday, Monday. 3 hari lagi. Tok Abah akan kenalkan webinar 10 pagi sampai 1 tengah hari. Pada hari Isnin, dah beratus-ratus peserta dah. Tok Abah excited. So, boss, you can still stand your staff, minta izin kat bos. You sebut aja bos, ya, Tok Abah nak buat program on integrity, so I want to attend. Kalau ada sikit bajet, bukan mahal pun, ya, bos pasti akan izinkan, ya, because it's a good program, akan merangsang anda untuk lebih berintegriti. Apa untungnya selain daripada company aku, syarikat aku, jabatan aku, kementerian aku, ya, yang jadi hebat because of integrity? Apa untungnya aku? Orang yang berintegriti, rezekinya berkat. Orang yang berintegriti, Allah sayang, bos sayang, kawan sekerja sayang, pelanggan sayang. Awak tanya apa untungnya? Orang yang berintegriti, maka awak jadi contoh terbaik kepada anak-anak. Orang yang berintegriti, mak bapak awak bersyukur ada anak macam anda yang berintegriti. Bos-bos pun kalau nak cari pengganti ataupun pekerja yang nak dinaikkan pangkat atau nak jadikan bakal pengganti mereka, bos akan mencari orang yang berintegriti. So, don't ask me the question, apa untungnya kalau kita berintegriti?
Alah, tak ada integriti sama je. No. Nothing is the same. Ya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, the more effort, makin baik awak, makin cuba nak baiki diri, berintegriti. Integriti ialah melakukan benda-benda yang baik dengan cara yang terbaik bila orang tak nampak, bila orang tak tengok, bila orang tak tahu. Itu maksud integriti. Secara simplistik, dia simple tapi profound. So, integriti satu kewajiban, bukan satu pilihan. Don't leave home without your integrity. Sebab kalau awak buat kerja terbaik pun tanpa integriti, tak dapat pahala, kosong. Kosong, kosong. Inna khaira man istajaltal qawiyul amin. Tak ingat surahnya ya, Taubah ni ingat ya. Surah As-Sabah, surah Sabah ke ya? Tak itu bukan. So inna khaira man istajaltal qawiyul amin. Orang yang layak kau berikan kerja ialah orang yang gagah, qawi, amin, amanah, berintegriti. Gagah mean physical, mental, psychological, iman, ya, dan personality lah. Ya. Okay. So kita nombor 59 sleep thinking, dan okay, dan of course lah program Taubah ni dibawakan oleh Taubah selalu untuk mak bapak. Kita ada kondisi plus ya. Ini bagus untuk Taubah, memang sangat serasi lah, dan ramai ribu-ribu kawan Taubah yang sebaya dengan Taubah 60-70 yang mula makan kondisi plus ni, dia kata memang ada kesan positif pada mereka. Baik laki-laki, baik perempuan, dengan izin Allah Taubah sangat excited, sangat seronok ya. Ada tip ya. Dan ini untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk cucu-cucu Taubah. Taubah sentiasa ya, ada Excel Plus, Prasa Coklat ya, dengan Didi and Friends sebagai dia punya maskot, dan juga Taubah sebagai dia punya maskot. Taubah pun jadi maskot ya, kawan-kawan dengan Didi and Friends ya. Okay, Excel Plus. Ini ada apa? Ada vitamin C plus untuk meningkatkan immunity system. Ada kolesterol, susu awal lembu, you tahu kan kegunaannya, bagus untuk kesihatan dan pembangunan otak anak-anak. Ada buah tamar bagi tenaga, ada susu skim milk, lepas tu DHA powder merangsang otak kanan kiri, biji teratai membawa ketenangan dan aura tenang ya, mental health dan mental stability. So malahan kajian menunjukkan bahawa kalau awak stres, pegang bunga teratai pun akan membawa ketenangan dengan izin Allah. Baru pegang sebab aura dia tu ya. Tengok bunga teratai pun akan dapat ketenangan dengan izin Allah. Apatah lagi makan biji teratai. So Taubah dah mula mengenali biji teratai lebih kurang 25 tahun yang lepas. Kita buat dah eksperimen, kajian ya, dan memang dengan izin Allah akan membawa ketenangan. So kita masukkan dalam Excel Plus, Prasa Coklat ni ya. Ini untuk anak-anak. Semua ni ada link ke atas tu. Carilah ya. Dan ramai dah ribu-ribu orang ya manfaat. Baik. So kita wrap up ya. Nombor 59 sleep thinking, tip nombor 60 soul cleansing. Soul cleansing ni Taubah dashboard. Cuci hati. Sebab Allahyarham Ustaz Harudin pesan pada kami anak murid tahun 85 sampai 95 Taubah belajar ya. Allahyarham pesan, semua penyakit fizikal akan datang kat kita kalau kita sakit rohani. Bila rohani kita, jiwa kita sakit, maka sakit fizikal mudah hinggap. Ya. Taubah tanya, kenapa Ustaz? Kenapa hati kotor, kepala kotor, mudah kena penyakit? Sebab Allahyarham menjawab, penyakit adalah makhluk. Taubah pun terkesima sebab kita orang sains tak tahu yang penyakit itu makhluk, macam pokok, macam binatang, macam serangga, macam manusia. Penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan, kata Allahyarham Ustaz Harudin ya. Dan makanan kepada penyakit ialah fikiran yang kotor, jiwa yang kotor, rohani yang kotor adalah makanan kepada penyakit. Subhanallah, Allahu Akbar. Patutlah kajian psikologi barat dan elopati mengesahkan psychosomatic, the state of your mind, the state of your heart will influence the state of your health. Engkau dahsyat kan? So apa yang disebut oleh para ulama ya, dan Nabi mengesahkan, seketul daging kalau bersih satu badan sehat, seketul daging kalau kotor satu badan sengsara dan berpenyakit dan bermasalah. Ketahuilah seketul daging itu ialah qalbu, hati.
Betul tak betul? Betul. So, kita bersihkan hati kita. Soul cleansing. Betulkan cuci hati kita. Dengan, boring lah nak sebut. Tapi sebut. Solat, taubat, istighfar, minta maaf, maafkan orang, baca Quran, sedekah, subuh, puasa, sunat. And all those zikir-zikir yang kita lakukan. Semua untuk soul cleansing. Dan ianya akan membawakan motivasi yang luar biasa. Ingat, kita bermotivasi sebab kita rapat dengan Allah. Ya, kita bermasalah bukan sebab banyak fikir tapi kurang zikir. Ya, bukan kita ada masalah, ya, bermasalah tapi sebab kita jauh daripada Allah. Bila jauh daripada Allah, maka akan bermasalah. Jauh daripada Allah, bermasalah. Jawa kata, Masya Allah, Masya Allah. Masalah. Bukannya Masya Allah, Masya Allah. Tapi Jawa kata, masalah, masalah. Masya Allah. Bukan nak menghina Jawa. Kita pun Jawa lah, oi. Ya? Kita saja nak sebut-sebutnya. Soul cleansing. Nombor 60. So, Tok Abah berhenti kat nombor 61. Besok kita sambung. Kalau panjang umur, ada peluang. InsyaAllah ada peluang God hari Sabtu. So, besok Tok Abah akan sambung. 61, tip nombor 1 ialah ni Tok Abah punya kajian sejak 30 tahun yang lepas. Kita kena membentuk kehidupan yang seimbang. Untuk bermotivasi, bentuk kehidupan seimbang. Dan untuk hidup yang seimbang, kita gunakan formula 10Q. Besok Tok Abah akan terangkan apa 10Q. Tapi hari ini kita introduce tip nombor 61. Kita gunakan model 10Q untuk membentuk kehidupan yang seimbang. Ya, IQ, kesihatan mental, kepintaran cerdasan otak, ya. IQ, EQ, emotional quotient, SQ, spiritual quotient, ya. MQ, motivation quotient, RQ, relation quotient, ya. Lepas tu AQ, adversity quotient, PQ, physical quotient, lepas tu VQ, verbal quotient, lepas tu LQ, loyalty quotient, lepas tu BQ, nombor 10, BQ, balance quotient. Bagaimana nak menseimbangkan hidup. Besok, Tok Abah besok akan terangkanlah all the cues, ya. Hari ini kita introduce saja tip nombor 61. Bagaimana nak sentiasa bermotivasi, bentuk kehidupan yang seimbang dengan model ataupun dengan kaedah 10Q yang Tok Abah bentuk sejak 30 tahun yang lepas, yang kita perkemaskan all the time, ya. So itu dia untuk hari ini. Happy birthday pada Tok Mak dan semualah, ya, yang buat hari raya. Happy anniversary. Selamat menimang cucu, menimang cahaya mata. Selamat bercuti, selamat dalam perjalanan, selamat bekerja, selamat berbonding, selamat buat kerja amal, ya, NGO dan sebagainya. Dan buat apa pun terbaik hari ini, hari Jumaat, ya. Bercukur, bersihkan badan, ya. Pakai pakaian yang elok, mandi sunat Jumaat untuk sembahyang Jumaat, ya. Jangan lupa surah Al-Kahfi, ya. Bersedekah, berselawat dan lakukanlah yang terbaik. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Okay guys, illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.